Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita tes tengok dulu mikrofon ni. Dekat sangat bah, dekat sangat kah? Tak nampak komen, tak boleh nak baca komen. Suara macam mana? Tes suara, nak tes suara dulu. Banyak siri duk tengok depa pakai mikrofon ni. Perlu tak saya pakai ataupun tak perlu? Ulang semula suara kawan-kawan yang lepas. Adinda Sabahan, tolong komen sat suara clear tak guna yang ni? Kalau tak clear saya nak cabut bang, nak pakai tanpa mikrofon. Tak ada komen gini, baru duk like lah. Jadi insyaAllah kita cuba dulu. Kita ada lagi 10 minit untuk kita mula tazkirah ringkas insyaAllah. Ustaz Said Azim Pahang, suara okey tak Ustaz? Depa suara okey, Kuantan suara okey, Pahang Kuantan, alhamdulillah. Ikan patin kita ingat sentiasa insyaAllah sampai masa kita pergi pula. Ikan patin lupa dah nama, Zaman Tore apa nama Allah kan, Zaman Tore. Baik, tolong sebut tengok area mana suara sampai ke tidak. InsyaAllah kita cuba mulalah malam nanti perkongsian jam 8 suku nanti. Cuma kita nak tengok dulu untuk tempoh ini suara clear ke tidak. Fadil Ustaz, lah duk Sabah ke duk Selangor? Tes macam kuliah kat masjid. Malam ni saya mai di tahfiz di office ni. Di rumah biasalah. Gangguan ada. Jadi mai tani. Alhamdulillah. Insya-Allah. Baik. Baju putih sama kot. Terima kasih Ustaz Fadil Zamri. Tenaga yang betul-betul lemus memastikan kuliah-kuliah berlangsung. Alhamdulillah. Terima kasih. Tak mula gini, kita nak tes dulu. Jadi yang baru masuk boleh komen tengok suara. Kamera turunkan sikit. Macam mana nak buat? Saat-saat tengok nah. Kamera turunkan sikit. Okey tak? Okey tak Ustaz? Bukit Mahkota clear, alhamdulillah. Nak letak beg Azhar ni tak tahu letak tak mana, takut tak nampak. Tapi beg kita bawa mana ni? Beg kita bawa. Beg kita bawa. Nak letak tak mana ni? Tak nampak. Tak tahu letak lah. Baik nah. Tolong komen Zat tengok kawasan-kawasan lain. Kawasan-kawasan lain. Mungkin boleh selip tani ikut beg ni. Nampak kan? Okey. Tolong komen tengok sahabat-sahabat yang baru mengikuti page rasmi Az-Zuha Group Travel and Tours, di mana kita bawakan setiap malam insya-Allah perkongsian daripada para pembimbing umrah Az-Zuha ataupun singkatannya PUAS untuk berkongsi berkaitan dengan
sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Jadi yang baru masuk tolong komen tengok. Lepas ni minta Ustaz Syazmir pula atau Ustaz bagi dia pula kuliah insya-Allah. Dia pun duk rindu tu nak buat khutbah, nak live khutbah tak boleh dah lah ni. Ustaz. Nah, insya-Allah. Baiklah, yang baru masuk boleh tengok Ustaz suara kira Sandakan Sabah. Orang Sabah sihat bah, insya-Allah. Baik. Sambil-sambil lah, sambil-sambil tuan-tuan dan puan-puan cek sound, mendengarkan di tempat tuan-tuan, tolong perbetul Ustaz apa yang kurang, nak kena buat turun kamera lagi ke, suara macam mana. Alhamdulillah, moga-moga sampai ke macam mana. Tolong komen Ustaz sebelum kita nak live, kita nak mula berkongsi pada jam 8 suku nanti. Jadi Madinah clear dan padu, Allahu Akbar. Tapi macam mana di Madinah? Tulis-tulis sikit, orang nak baca suasana di Madinah sekarang. Sakri, tolong cerita sikit, tulis cerita panjang, tulis tu suasana di Madinah. Doakan mudah-mudahan seluruh dunia ni diangkat daripada wabak penyakit yang sedang kita hadapi hari ni, termasuk di bumi Malaysia ni. Siap Ustaz? Rindu nak pergi Madinah pula. Dalam komen lah, insya-Allah kita ada lagi banyak minit ya, cuma kita persiap awal supaya kita tolong tengok Ustaz apa yang terlebih kurang sebelum kita nak mula kuliah kita ni insya-Allah. Ni ada kawan-kawan ajak ni nak pakai ni, kena belik di telinga. Kena belik di telinga. Okey. Kemaman apa tu? Sore clear. Alhamdulillah, monopod clear. Kemaman clear, alhamdulillah. Moga Kemaman juga sihat sejahtera. Doakan juga orang kami di seluruh negeri lah. Malam ni saya tak boleh nak mewakili bangsa Sungai Petani saja, kerana ramai rakan-rakan kami berada di seluruh negeri, seluruh negara. Hatta di Madinah sana pun ada yang sedang mengikuti sembang-sembang kita malam ni, insya-Allah. Tolong respon, kita nak cek tengok suara kita macam mana, dan insya-Allah kita nak mulalah jam 8 suku nanti. Clear Ustaz, Kertih pun sihat, alhamdulillah. Terima kasih ke K Rizwan, doakan untuk kebaikan kita semua. Kak Teh di Kemaman, siapa lagi yang saya tak sebut? Alhamdulillah. Ni laporan daripada Madinah, daripada Ustaz Kri kita ni. Alhamdulillah, suasana di Madinah dalam bermula jam 3 petang sampai 6 pagi. Ada setengah daerah dalam Madinah dikenakan lockdown 24 jam. InsyaAllah Ustaz, mudah-mudahan Ustaz yang berada di Madinah teruskan berdoa untuk seluruh dunia insya-Allah. Malan, Pawaja, Gurun Sahara pun clear, alhamdulillah. Alhamdulillah, tolong respon. Bangsa Perlis masuk, alhamdulillah. Bangsa Penang masuk. Laporan suara sedap, alhamdulillah. Nanti kita bagi petua dah. Ada bawa balik petua tapi tak boleh tunjuk malam ni, rugi. Kerana saya belajar daripada buku daripada seorang sahabat dalam bisnes ni, ada benda kita tak boleh cerita secara terbuka. Sungai Lalang clear, tak jauh mana, meduk depan ni tak apa. Kursi 03. Kursi 03 tak jauh mana, saja tak mamai. Ni kursi kosong ni. Pertama kali nak ceramah, kursi kosong tak ada orang. Kalau kota clear, kota Semut Ustaz Murtaza, alhamdulillah. Kuala Lanjut Pokok Senar pun suara clear, alhamdulillah. Suara clear. Baju lawa oi, Puzi Ustaz Puzi. Baju saya dunia semua ni. Tapi selain pada baju, dia duduk kat orang juga. Kalau orang tu segak, pakai apa pun segak insya-Allah. Okey, kita ada lagi 3 minit. Jadi saya nak pastikan dulu timing suara. Saban lupa, memang tak pakai. Kalau pakai tak ikhlas lepas dah.
pakai tak ikhlas, masjid tak boleh pergi, surau pun tak boleh pergi, sembahyang pun tak pakai kopiah, tetap pakai serban mai duk kuliah apa kata bohong. Gitu boleh gitu. Fadil Ustaz ngurus bimbingan, tak payah sebut nama noh. Serban memang kita tak bawa, memang tak bawa dalam tempoh ni, memang tak bawa langsung. Lagi cek tengok Putrajaya clear, alhamdulillah. Ayat tu saya ajakkan. Betul lah, kita bangsa senyapta ni lagu tu lah. Dan lagi nak pakai, alhamdulillah. Tolong respon Sat suara, keadaan kedudukan saya dengan kamera ni jauh ke dekat. Tolong tengok Sat. Okey, jemaah dah cukup. Sat, saya nak bagi cukup 8 suku Sat Azim. Kita bagi cukup 8 suku. Kita ni manusia ni pegang pada janji. 8 suku mula. 8 suku kita mula insya-Allah. Sungai Jagung bukan sawah, pindah dah. Baik Ustaz Abu Naim. Taman Nakisha clear, Ustaz Kambarul Azman. Clear molek orang Kuala Kedah. Muslim mak tayat, alhamdulillah. Hari ni duk bagi berah merata. Syok saya duk baca tadi ada nama samaran tu. Macam seorang pemimpin tu. Alhamdulillah. Teruskan. Suara okey, kedudukan okey, muka pun handsome. Biasalah apa nama bos Jen Auto Muhammad Fazil Osman. Makan laksa tadi. Alhamdulillah. Lagi seminit insya-Allah. Ustaz Izzat Naqiyuddin pokok senar jarang. Alhamdulillah. Lagi seminit kita mula insya-Allah. Saya malu ada seorang sahabat tu. Apa nama Fadil, antara guru kita ni dalam bab bimbingan dalam umrah ni, orang Penang, tak usah sebut nama, dia pun duk tengok ni, dia pun bermewah-mewah hari ni. Bahasa kami lah, bila tak ada kerja, kurang kerja ni boleh bermewah-mewah. Baik, Johor clear alhamdulillah. Kak Ferus alhamdulillah, makasih. Teluk Intan clear alhamdulillah. Baik, 8 suku. Saya pun tak mau nak mengambil masa yang panjang, sekadar berkongsi. InsyaAllah kita boleh mula lah kot noh, 66 orang insyaAllah. Baik, tolong share dan yang belum lagi like page Az-Zuha, boleh like page Az-Zuha. Dan insyaAllah bukan hanya pada malam ni, kita akan mengadakan siri tazkirah bersiri ni setiap malam insyaAllah, dengan disusun oleh bahagian bimbingan Az-Zuha Group Travel and Tours. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, makasih. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, kita doakan sesama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, dikurniakan kesihatan yang baik, diberikan dalam waktu tempoh kelapangan masa ini untuk sama-sama kita memperbaiki diri, kita menambah sekadar kemampuan kita, banyakkan berdoa. Mudah-mudahan ketika mana kita berhadapan dengan musim wabak penyakit pada hari ini, mudah-mudahan ada di antara doa-doa yang dipanjatkan oleh tuan-tuan sekalian, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan wabak daripada penyakit yang sedang kita hadapi pada hari ini. Dalam masa yang sama, bahagian bimbingan Az-Zuha Group Travel and Tours telah menyusun untuk mengisi ruang waktu di malam ini dengan mengadakan tazkirah secara santai. Dan malam ni alhamdulillah, giliran saya dalam episod yang ke-6, dan secara ringkasnya malam ini kita akan membicarakan tentang tokoh terutamanya di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan saya memilih pada malam ini untuk berkongsi dengan tuan-puan sekalian cerita tentang dua orang tokoh sahabat yang sewajarnya kita baca sirah berkaitan dengan mereka dan kita jadikan pengajaran dalam kehidupan kita insya-Allah. Kita memilih malam ini untuk memperkatakan tentang bagaimana Islam yang Khalid Al-Walid dan juga Amr bin Al-As radhiyallahu anhum. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, untuk lebih
memahami tajuk ini, saya ingin mengajak kita semua supaya kita pergi kepada sesudah daripada termeterainya perjanjian Hudaybiyah. Kerana setelah termeterainya perjanjian Hudaybiyah yang kita sudah maklum, di antara isi kandungan besar, di antara isi kandungan terpenting daripada perjanjian tersebut ialah berlakunya genjatan senjata selama 10 tahun. Genjatan senjata bermakna tidak adanya peperangan, tidak ada provokasi antara satu sama lain, tidak ada salah menyalahkan antara satu sama lain, tidak ada mengambil peluang untuk memburuk-burukkan antara satu sama lain. Dan akibat daripada perjanjian inilah, maka keadaan yang berlaku sama ada di Madinatul Munawwarah ataupun di Makkahul Mukarramah menyebabkan Islam berjaya disebarkan, terutamanya di kalangan musyrikin Makkah. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sebelum daripada termeterainya perjanjian, hatta ketika mana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebar di kalangan musyrikin Makkah, tersalah anggap, bahkan mereka diracuni pemikiran mereka oleh musuh, oleh pemimpin-pemimpin Quraisy. Ada di kalangan mereka yang menyatakan bahawa ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalang, menidakkan amalan nenek moyang mereka. Ya, kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan, membenarkan perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh mereka yang bersalahan, bukan hanya bersalahan dari sudut kemanusiaan, bahkan dari sudut pengabdian mereka dalam mengenal Tuhan mereka. Maka mereka tersalah anggap. Dan ketika mana berlakunya perjanjian Hudaybiyah inilah, Islam itu berpeluang untuk disebarkan kepada musyrikin Mekah. Dan inilah antara perkara yang tidak disedari di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Sehingga kan baginda Nabi SAW, para ulama menyatakan bahawa dakwah Nabi SAW ketika mana berdakwah di Makkah 12 tahun itu, sebenarnya dalam tempoh berlakunya perjanjian ini Islam lebih mudah tersebar. Kenapa? Kerana musyrikin Makkah mereka diperlihatkan dengan keindahan Islam. Mereka didatangi oleh orang-orang Islam, menyebarkan risalah Islam, dan juga berjaya memperlihatkan bagaimana cantiknya Islam. Sehingga ada di kalangan mereka akhirnya apabila terbuka ataupun menerima hidayah, mereka bukan sahaja bersedia sebagai penganut kepada agama Islam, mereka tidak hanya sekadar untuk beramal dengan agama Islam, bahkan mereka bersedia untuk bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan Islam, mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dakwah digambarkan semakin hebat. Ramainya orang memeluk Islam pada ketika itu. Dan di antara tokoh yang memeluk Islam yang kita nak bicarakan malam ini ialah pertamanya Khalid Al-Walid. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, tolong share surah clear, alhamdulillah. Di antara tokoh yang kita nak sebut malam ini ialah Khalid Al-Walid pertamanya. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dalam sirah, kalau kita nak menyebut tentang tokoh yang hebat ini, kenapa mereka ini dikatakan hebat, baik Khalid Al-Walid ataupun Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma? Kerana kata para ulama sirah, ketokohan kedua-dua orang ini tidak hanya sekadar hebat sebelum Islam, bahkan mereka juga hebat selepas sesudah daripada mereka memeluk Islam. Ketika mana sebelum Islam, mereka lah menjadi penentang kuat kepada Islam. Tetapi sesudah mana mereka Islam, mereka lah menjadi pejuang, barisan hadapan yang sanggup meletakkan diri mereka sehingga berperang dan mengalahkan musuh, dan akhirnya mendatangkan kemenangan yang besar kepada Islam. Inilah tokoh yang hendak kita bicarakan pada malam ini. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kenal maka tak cinta, maka kita perkenalkan secara ringkas. Yang kata Khalid Al-Walid ni ataupun disebut dengan gelaran Khalid ibni Al-Walid Al-Mughirah. Khalid ibni Al-Walid Al-Mughirah diberikan gelaran sesudah Islam Saifullah Al-Maslul. Saifullah makna pedang Allah, Al-Maslul dengan maksud pedang Allah yang sentiasa terhunus. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah sekalian, tokoh ini lahir di kota Makkah pada tahun 592 Masihi. Kemudian dalam lingkungan
50 tahun jangka hayatnya kita melihat banyak perkembangan-perkembangan sama ada sebelum Islam ataupun sesudah Islam dibawa oleh tokoh ini. Kalau kita melihat Khalid Al-Walid ini, beliau merupakan anak kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Walid Al-Mughirah. Siapa Walid Al-Mughirah ni? Antara tokoh yang sangat hebat yang disebut sebagai pembesar Quraisy pada ketika itu. Bahkan di Mekah, sebagaimana yang kita sedia maklum, di kota Mekah ada 3 bani ataupun 3 kabilah yang kita sebut sebagai bangsa yang terunggul, yang kita sebut sebagai bangsa Quraisy. Yang pertama kita sebut sebagai Bani Hashim, yang kedua Banu Abduddar, dan yang ketiga Bani Makhzum. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Walid ini ataupun ayah kepada Khalid ini adalah ketua kepada Bani Makhzum, ketua kepada Bani Makhzum. Dan Khalid Al-Walid ini adalah sepupu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan ada riwayat menyebut oleh kerana tubuh badan, susuk badan mereka hampir sama, ada ketika orang tersalah memanggil. Tengok Khalid Al-Walid, mereka kata itulah Umar Al-Khattab. Tengok Umar Al-Khattab, mereka kata itulah Khalid Al-Walid. Maknanya oleh kerana ada kaitan pertalian darah di situ, dan oleh kerana hampir tubuh badan yang sama, orang agak keliru dengan salah satu daripada kedua-duanya. Ibu Khalid Al-Walid bernama Lababah binti Al-Harith. Orang kata apa? Adik-beradik dengan Maimunah Al-Harith. Maimunah Al-Harith isteri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Azman boleh gegah Ustaz beli di Fatani. Tahniah, selamat pengantin baru. Minta maaf tak dapat hadir kenduri hari tu ni. Ustaz Azman Jemang, orang Pendang. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita sambung balik. Khalid Al-Walid ini berasal daripada Bani Makhzum, sebuah keluarga daripada kerabat Quraisy, seorang yang punyai akal fikiran yang pintar, badan yang perkasa, rupa paras, tubuh badan yang cantik, persis Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan kalau kita tengok tokoh ataupun ayah beliau sendiri antara tokoh yang dihormati. Kenapa? Kerana Al-Walid ini dia mempunyai kekayaan yang luar biasa. Sebut saja dari segi harta, emas, perak, perniagaan, perdagangan, hatta hamba khadam pun, Al-Walid ini adalah seorang tokoh yang memiliki segala-galanya. Sehingga kan diriwayatkan pernah berlaku apabila proses penukaran kain Kaabah ataupun kita sebut sebagai qiswah, nak menukar kelambu Kaabah ni, seluruh ahli-ahli Quraisy ni, bangsa-bangsa ni pakat himpun, buat satu tabung, himpun, mereka pakat kutip duit, tukar. Contohlah tahun ini mereka himpun kutip duit, tukar kelambu Kaabah. Tahun berikutnya Al-Walid Al-Mughirah yang menggunakan harta kekayaan dia tukar kelambu Kaabah. Maknanya setahun sekali barangkali dia menggunakan kekayaan-kekayaan yang ada untuk dia menukar kain kelambu Kaabah yang pada pengamalan masyarakat di situ mereka terpaksa melakukan kutipan untuk menukar kain tersebut setiap tahun. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekadar kita berkenalan awal dengan Khalid Al-Walid. Baik. Kalau kita membaca dalam sirah, ketika mana Khalid Al-Walid menceritakan bagaimana cahaya Islam mula mendebusi hatinya, diriwayatkan apabila Khalid Al-Walid melihat dalam tempoh berlakunya gencatan senjata ini, maka Khalid Al-Walid melihat perkembangan dan juga kemenangan yang sedang diraih oleh Islam. Semakin hari semakin bertambah orang kepada Islam, semakin hari orang memperkatakan tentang Islam. Bahkan berlaku dalam beberapa peristiwa, sebagai contoh dalam sebelum berlakunya peristiwa baginda Nabi SAW memimpin umat Islam untuk masuk ke dalam kota Mekah, Khalid Al-Walid pernah memimpin tenteranya
untuk melakukan serangan. Diriwayatkan ketika Khalid sampai, umat Islam sedang mendirikan solat. Nabi SAW dan para sahabat mengerjakan solat mengikut cara sebagaimana solat dalam keadaan berperang. Maka di sinilah para ulama menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana cara dan kaedah untuk umat Islam sentiasa berjaga-jaga, hatta dalam ketika sedang mendirikan solat pun ada kaedah dan cara untuk melakukannya. Jadi bila Khalid tengok keadaan umat Islam yang sentiasa tenang, menyebabkan Khalid Al-Walid timbul dalam fikiran dia, timbul dalam benak hati dia, dia kata macam keadaan ini keadaan yang serba salah. Sehingga ada ulama menyebut bagaimana dalam keadaan bertenang ini pernah seketika Khalid Al-Walid bercadang untuk berpindah. Kalau kita baca dalam satu penulisan seorang tokoh yang menyebut bagaimana Khalid Al-Walid pernah menyatakan untuk berpindah ke beberapa tempat. Kalau kita tengok seorang tokoh yang lain, Imam Az-Zuhri rahmatullahi alaih. Imam Az-Zuhri rahmatullahi alaih, seorang ulama besar hadis yang kita baca dalam sirah bagaimana tokoh yang walaupun dia lahir di zaman hujung-hujung tabi'in, tokoh inilah yang dikatakan antara tokoh yang pertama yang membukukan ilmu hadis setelah mendapat perintah daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Imam Az-Zuhri dia menyatakan bahawa ketika berlakunya proses gencatan senjata ini yang kita sebut di antara sebahagian daripada perjanjian Hudaybiyah, menyebabkan Khalid Al-Walid pernah merancang untuk berpindah ke beberapa tempat. Di antaranya Khalid Al-Walid pernah merancang untuk pergi ke Habsyah, kerana dia merasakan Raja Habsyah ni raja yang baik. Dia merasakan Raja Habsyah ni raja yang baik, tapi dia tak pergi. Kadang-kadang Khalid Al-Walid dia timbul keinginan untuk bernaung di bawah pemerintahan Rom, kerana dia tak boleh nak terima kedatangan ataupun adanya baginda Nabi SAW yang sedang menyebarkan agama Islam pada ketika itu. Akhirnya tuan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, ketika waktu inilah datangnya sepucuk surat yang ditulis oleh abang kepada Khalid Al-Walid. Kalau kita baca dalam sirah, abang Khalid Al-Walid yang bernama Al-Walid bin Al-Walid, Al-Walid bin Al-Walid yang pernah menyertai peperangan Badar. Kemudian Al-Walid bin Al-Walid ini telah menjadi tawanan perang kepada tentera Islam. Ringkasnya, antara polisi baik yang diamalkan oleh Islam ialah berbuat baik terhadap tawanan perang. Walaupun mereka walaupun musuh telah tewas dan mereka menjadi tawanan perang kepada Islam, Nabi mengarahkan para sahabat buat baik kepada tawanan perang, jaga bagi elok, bagi makan. Dan diriwayatkan daripada 70 orang yang tertawan daripada peperangan Badar itu, hanya 2 orang yang dijatuhkan hukuman bunuh kerana kejahatan mereka. Kalau kita baca dalam sirah, mereka adalah Nadir bin Harith dan juga Uqbah bin Abi Mu'adz. 2 orang ni bunuh, yang lain ditawar kemudian diberi layanan yang baik. Dan Nabi SAW mengarahkan para sahabat untuk mengambil manfaat daripada tawanan-tawanan ini. Lihat kepada kebolehan mereka, kemahiran yang mereka ada. Ada yang pandai menulis, ada yang cekap membaca, lalu diarahkan supaya mereka mengajarkan kepada ahli Madinah untuk membaca, untuk menulis. Adapun sebahagian yang lain, yang ahli keluarga mereka mempunyai kekayaan kemewahan, maka mereka boleh ditebus dengan cara memberikan harta kepada Islam. Tuan-puan, Khalid Al-Walid mendatangi Madinah membawa barangkali harta sebagai tebusan kepada abangnya Al-Walid bin Al-Walid. Lalu Al-Walid bin Al-Walid dia balik ke Mekah, dan ada riwayat sejarah menyatakan bahawa sebaik saja Al-Walid ini dibebaskan,
beliau mengisytiharkan Islam di kota Mekah, kemudian bergegas pulang ke Madinatul Munawwarah. Kenapa? Kerana melihat keindahan, kecantikan Islam yang dipamerkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun duduk dalam tawanan perang, tidak dilayan dengan layanan yang tidak baik, bahkan diberikan layanan-layanan yang baik, sehingga menyebabkan Al-Walid bin Al-Walid ini mengisytiharkan Islamnya di kota Mekah, lalu pulang, lalu pergi semula ke Madinah untuk bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ahli sirah menyatakan Al-Walid tidak mengisytiharkan Islam ketika di Madinah kerana beliau bimbang disalahartikan oleh kerana dia seorang tawanan perang. Maka dia bila dia lafazkan Islam, orang akan kata barangkali dia takutlah kot, tu yang dia masuk Islam. Hebatnya Al-Walid ini adalah abang kepada Khalid Al-Walid. Jadi abang kepada Khalid Al-Walid ini, Al-Walid bin Al-Walid, mengutuskan surat kepada Khalid Al-Walid menyatakan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari Khalid Al-Walid ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mengerjakan umrah qada. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kelebihan yang ada pada Khalid Al-Walid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Walid bin Al-Walid, dan Al-Walid ni dia tulis surat, dia cerita dekat Khalid Al-Walid, dia kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa orang yang seperti mana Khalid bukanlah orang yang jahil tentang Islam. Bahkan kalaulah Khalid Al-Walid menjadikan kepintarannya itu bersama dengan orang-orang Islam, maka itu yang terlebih baik untuk dia. Maknanya Nabi puji Khalid Al-Walid, Nabi mengkagumi Khalid Al-Walid. Maka kata Al-Walid, datanglah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lepaskan peluang yang sangat baik ini. Tuan-tuan sekalian, bila surat abang kepada Khalid Al-Walid ini sampai kepada Khalid Al-Walid, bertambah semangat Khalid Al-Walid untuk memeluk Islam. Tambahan pula Allah takdirkan Khalid Al-Walid bermimpi dalam satu ketika tidur. Khalid Al-Walid melihat satu keadaan suasana yang tempik, satu keadaan yang tanahnya kering kontang. Kemudian Khalid Al-Walid dapat melepaskan diri lalu berada di negeri yang luas lagi subur yang menghijau. Alamat mimpi macam ni mendatangkan sebahagian daripada tanda-tanda kebaikan kepada seseorang. Bahkan sahabat Nabi Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menceritakan apabila Khalid cerita tentang mimpi ini, kata Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, keluarlah daripada kesempitan syirik dan marilah bersama kebaikan, yakni bersama dengan Islam. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semangatnya Khalid nak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berangkatlah Khalid Al-Walid untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak mau pergi seorang, dia minta seseorang menemaninya dalam perjalanan tersebut. Pertamanya, dalam perjalanan nak pergi jumpa Nabi di Madinah ni, Khalid Al-Walid bertemu dengan Safwan bin Umayyah. Tapi Safwan bin Umayyah ni dia tak mau pergi, dan dialah antara orang yang keras. Dia kata apa? Kalau semua orang masuk Islam, biar tinggal aku seorang, aku tak masuk Islam pun tak apa. Maka Khalid Al-Walid berfikir, barangkali kekerasan daripada ucapan Safwan bin Umayyah ini kerana ayah dan saudaranya telah terkorban atau telah dibunuh di dalam peperangan Badar. Selesai. Tak apalah, meneruskan perjalanan. Khalid Al-Walid bertemu pula dengan seorang sahabat yang lain yang bernama Ikramah bin Abu Jahal. Ikramah pun berkeras, sama seperti mana Safwan. Kemudian Khalid pulang ke rumah dan dia mengambil kenderaan dia sendiri. Dia meneruskan perjalanan untuk sampai ke Madinatul Munawwarah. Dalam perjalanan inilah Khalid Al-Walid bertemu dengan Uthman bin Abi Talhah. Uthman bin Abi Talhah, bila dia pujuk Uthman bin Abi Talhah, maka Uthman bin Abi Talhah pun bersetuju. Itu pun sembang panjang lah. Jadi malam ni kita tak ceritalah Uthman bin Abi Talhah ni. Dan meneruskan perjalanan dua orang sahabat ni, Khalid Al-Walid bersama dengan Uthman bin Abi Talhah, kemudian bertemu dengan seorang sahabat yang lain yang bernama Amru bin Al-As radhiyallahu anhu.
Lalu ditanya, hampa nak pergi mana? Orang Kedah kata, hampa nak pergi mana? Kamu nak ke mana? Siapa yang tanya? Amru bin Al-As. Kamu berdua nak ke mana? Maka mereka menjawab, kami nak masuk Islam dan kami nak menjadi pengikut kepada Muhammad. Kami nak jadi pengikut kepada Muhammad. Maka Amru bin Al-As pun berkata, aku pun nak jadi pengikut, aku pun nak turut serta. Jadi di sinilah kita akan cerita nanti bagaimana Islamnya bagaimana timbulnya kesedaran Amru bin Al-As untuk memberi Islam. Saya sambung dulu cerita Khalid Al-Walid, habis tang masuk Islam Khalid Al-Walid, kita cerita pula tokoh yang kedua. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, apabila sampainya di Madinatul Munawwarah dan bertemu dengan abangnya Al-Walid bin Al-Walid, maka Al-Walid bin Al-Walid ini mengajak dan juga memerintahkan Khalid Al-Walid segeralah bertemu dengan baginda Nabi SAW, kerana Nabi sangat seronok menanti kedatangan kamu. Maka Khalid Al-Walid berjalan bertemu dengan baginda Nabi SAW. Apa yang pertama kali Khalid tengok pada wajah, pada diri Nabi? Bagaimana Nabi SAW sentiasa tersenyum. Senyumnya Nabi menzahirkan seronok gembira dengan kedatangan Khalid, menyebabkan Khalid Al-Walid yang sebelum daripada tu ada sifat marah, ada sifat tak setuju dengan Nabi, timbul dalam hati kecil Khalid Al-Walid rasa kasih kepada baginda Nabi SAW. Maka Khalid Al-Walid menyampaikan salam, Assalamu alayka ya Rasulullah. Khalid sampaikan salam, Assalamu alayka ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab salam tersebut. Lantas Khalid Al-Walid terus melafazkan ikrar 2 kalimah syahadah dengan kata Khalid Al-Walid, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Bangkali Khalid tak tunjuklah satu jari ni, kita ada tunjuklah ni. Kalau tunjuk 3 lagu tu, ni lambang kami Az-Zuhar, menyantuni dengan hati. Khalid kata, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku mengaku tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku berikhrar dan aku mengaku engkaulah Rasulullah. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah, masuk Islam, Nabi panggil Khalid Al-Walid, kata Nabi kepada Khalid Al-Walid, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kamu untuk bersama dengan Islam, dan aku, kata Nabi, melihat dalam diri kamu ini wahai Khalid, sesungguhnya engkau mempunyai akal fikiran yang pintar, dan aku mengharapkan agar Allah menunjukkan kepada kamu Islam untuk membawa kebaikan. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah, Khalid dia berasa macam ada yang tak kena. Dia kata apa? Khalid kata, Ya Muhammad, ya Rasulullah, sekarang ni aku masih teringat kepada apa yang telah aku lakukan dulu ni. Aku menentang Islam, aku menentang Rasulnya, dan bolehkah aku membersihkan diri aku? Wahai Rasulullah, mintalah doa, mintalah keampunan kepada Allah Ta'ala agar Allah mengampunkan dosa aku. Nabi SAW masih dalam keadaan senyum. Maka Nabi menyatakan kepada Khalid Al-Walid, sesungguhnya Islam telah menghapuskan semua perkara kejahatan yang telah kamu lakukan sebelum daripadanya. Khalid kata, adakah termasuk perkara memerangi Allah dan Rasul? Nabi kata, ya, termasuklah perkara-perkara yang telah kamu lakukan menentang Allah dan menentang Rasulnya. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah, Islamnya Khalid sangat penting dari segi perkembangan Islam, sangat penting dari sudut jihadnya orang Islam pada ketika itu, kerana peranan yang sangat besar yang dibawa oleh Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Jadi ini tokoh pertama yang kita sempat ataupun kita bicarakan dalam waktu yang terbatas ini. Saya nak sambung, nak lanjutkan dengan tokoh yang kedua yang saya rasa perlu juga untuk kita kongsikan pengkisahannya, kerana dah termasuk dalam tajuk kita ni. Nak cerita panjanglah Khalid Al-Walid ni, tapi kita berhenti setakat tu. Kita sambung tentang tokoh kita yang kedua, iaitu Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Hadirin mukminin, sebelum tu saya nak bagi satu soalan lah. Tadi saya sebut Khalid Al-Walid ni dia lahir pada tahun 592 Masihi. 592 Masihi, dan riwayat menyebut
usia Khalid Al-Walid lebih kurang 50 tahun. Maka soalan saya, bilakah wafatnya Khalid Al-Walid? Tolong tulis di situ. Kita dah bagi clue dah. Tolong tulis jawapannya. Khalid lahir 592 Masihi, lebih kurang usia dia 50 tahun. Kemudian pada tahun berapakah wafatnya Khalid Al-Walid? Bagi clue lagi. Wafatnya Khalid Al-Walid pada tanggal 21 Hijrah. Tulis jawapan. Kalau betul, minta hadiah dekat pengurus bimbingan Az-Zuhar, insya-Allah. Baik. Tokoh yang kedua yang kita nak kongsikan malam ini ialah Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Seorang tokoh yang cekap dalam urusan politik dan juga strategi peperangan. Kalau kita tengok tokoh ini antara di kalangan Quraisy, maka tokoh inilah yang pada awalnya mempunyai sikap yang agak keras terhadap Islam. Sehingga kita membaca dalam satu penulisan yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Al-Waqidi. Seorang ulama yang bernama Al-Waqidi, ataupun nama penuhnya Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Waqid Al-Aslami. Antara tokoh yang mempunyai keilmuan tentang sejarah awal Islam. Tokoh inilah yang antara lain menulis sirah perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tokoh ini Al-Waqidi ini dia hidup di zaman pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid, bahkan juga di zaman Khalifah Al-Ma'mun dia dilantik sebagai hakim. Dan kalau kita melihat, Al-Waqidi menceritakan bahawa Amr bin Al-As pernah berkata, aku adalah di antara orang yang paling tinggi permusuhan terhadap Islam. Aku menentang Islam dengan sekeras-kerasnya. Kata Amr bin Al-As, aku menyertai perang Badar tapi aku masih selamat. Riaknya di situ. Aku menyertai peperangan Uhud tapi aku masih selamat. Sombongnya di situ. Dan kata Amr bin Al-As, aku menyertai peperangan Khandaq, aku masih selamat. Maknanya atas ucapan tadi ni, dia nak habaq kata dia masuk semua perang ni, dia tak mati. Perang ni menentang Islam. Maka Amr bin Al-As inilah akhirnya dia kata, kalaupun semua orang Quraisy masuk Islam, biar aku tinggal seorang dan aku takkan masuk Islam. Orang Kedah kata ketegak. Keluar ada arahan, jangan keluar rumah. Tuan-tuan sambung. Macam itulah perangai ataupun Amr bin Al-As ni, ketegak menentang Islam. Sehingga ucapan dia tadi ni menyatakan bahawa kalaupun semua orang Arab Quraisy masuk Islam, aku takkan masuk Islam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul kesedaran dalam Amr bin Al-As untuk memeluk Islam apabila satu peristiwa pimpinan Quraisy mengutuskan Amr bin Al-As untuk bertemu dengan Raja Habsyah. Dalam peristiwa hijrah para sahabat pergi menyelamatkan diri berlindung di sebuah negara Habsyah yang dipimpin oleh Raja Najasyi. Maka Amr bin Al-As dia pergi jumpa dengan raja ni, dia minta supaya raja ni kalau boleh halau orang Kedah kata, halaulah orang-orang Islam yang datang berlindung di bumi ataupun di negara Habsyah. Dan dalam perjalanan ini Amr bin Al-As dia kebetulan berjumpa dengan utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada ketika itu juga membawa sepucuk surat untuk disampaikan kepada Raja Habsyah, surat yang ditulis oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kebetulan pada ketika itu Raja Najasyi ini telah pun menerima Islam, memeluk Islam tanpa disenari oleh Amr bin Al-As. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, setakat mana dah? Ada berapa minit lagi? Tolong tengok Ustaz, saya tak mau nak lajak sangatlah. Tolong tengok Ustaz. Tahun 21 Hijrah, umur 60 tahun lebih kurang, dan kira noh. Sekali kita habaq jawapan. Kalau tak habaq pun kita PM nanti insya-Allah. Baik, saya sambung. Amr bin Al-As mendatangi Raja Habsyah dalam usaha untuk memujuk Raja Habsyah ni menghalau keluar kedatangan para sahabat yang datang untuk berlindung di negara Habsyah.
Dan utusan yang membawa surat baginda Nabi SAW juga bernama Amru, yaitu Amru bin Umayyah Ad-Damri radhiyallahu an. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Taala, bila nak jumpa menghadap raja ni, adalah benda yang dia bawa. Dia bawa apa? Dia bawa hadiah yang banyak. Dia bawa hadiah yang menarik, persembahkan kepada raja. Barangkali guna bahasa raja, barangkali guna bahasa-bahasa yang selayaknya untuk raja. Bila selesai raja tadi berjumpa dengan utusan yang membawa surat, Amru bin Al-As ni pun dia tengok inilah peluang untuk dia bercakap dengan Raja Habsyah, yakni Raja Najasyi. Kata dia, tadi Patik, kalau bahasa istana ni dia kata, tuanku, tadi Patik tengok ada seseorang yang datang menghadap tuanku bawa sepucuk surat. Wahai tuanku, sebenarnya utusan itu adalah utusan musuh kami yang telah melakukan masalah di Makkah, yang telah menyebabkan berlakunya kacau bilau di kalangan kami. Musuh kami yang telah menyebabkan kami meninggalkan ajaran nenek moyang kami. Musuh kami yang telah membunuh pemimpin-pemimpin kami. Maka kami mewakili Amru bin Al-As ni kata, Patik mewakili pimpinan Quraisy ini merayu dan meminta supaya serahkan seluruh orang-orang yang melarikan dia, yakni orang Islam tadi, kepada kami supaya kami dapat membunuh mereka. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Taala, Raja Habsyah dia marah, dia meradak, dan lantas dia menampar pipi Amr bin Al-As. Tampak pipi ni kena hidung sampai berdarah. Tampak pipi kena hidung sampai berdarah. Sehingga raja kata kepada Amru, wahai Amru, adakah engkau meminta kepada aku supaya aku menyerahkan kepada kamu utusan daripada seorang yang pernah didatangi malaikat Jibril, Jibril yang sama yang mendatangi Musa, Jibril yang sama yang mendatangi Isa, lalu supaya kamu membunuhnya? Amru bin Al-As menceritakan perasaan dia pada ketika tu. Dia kata, waktu ni kalau ada lubang bumi untuk dia selamatkan diri, nescaya dia akan masuk ke dalam lubang tu. Pasal apa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala? Kerana Amru bin Al-As dia kata, dia anggap kata bila orang-orang Mekah tak percaya kepada ajaran Nabi ni, pemimpin-pemimpin Quraisy ni tak percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi ni, takkanlah seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang hebat sebagai Raja Najasyi pun boleh terpengaruh. Tapi sebaiknya Raja Najasyi ini telah menzahirkan Islamnya, dan berkatalah Raja Najasyi sesudah ditanya oleh Amr bin Al-As, dia kata, Amr tanya kepada raja ni, wahai tuanku, adakah tuanku percaya kepada apa yang dibawa oleh Muhammad ini? Kata Raja Najasyi ataupun Raja Habsyah ni, dia kata, ya, aku mengaku di sisi Allah, aku percaya kepadanya. Demi Allah, Muhammad ini dia berada di pihak yang benar. Dia mesti menang apabila berhadapan dengan orang-orang yang menentangnya, seperti mana Allah pernah memenangkan Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun dan tenteranya. Maka adakah engkau berjanji kepada aku, wahai Amru, untuk kamu memeluk Islam? Amru kata ya. Amru kata ya, aku nak masuk Islam. Lalu raja tadi pun dia mengeluarkan tangannya, dia berjabat salam, dan dia memerintahkan supaya luka yang berdarah tadi dibasuh dan diberikan pakaian yang baru. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, ringkahnya sesudah daripada peristiwa ini, Amru bin Al-As terus keluar daripada Habsyah, menaiki kapal, merentasi Lautan Merah sampai di daratan. Amru bin Al-As radhiyallahu an, sesudah Islam ni, dia telah membeli seekor unta untuk menuju ke Madinah, dan dalam perjalanan tersebut beliau bertemu dengan Khalid Al-Walid dan Uthman bin Abi Talhah. Inilah antara peristiwa kisah-kisah yang kita datangkan pada malam ini untuk menceritakan tentang bagaimana Islamnya yang pertama Khalid Al-Walid, dan yang kedua Amru bin Al-As dalam sirah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang pada hari ini sebenarnya telah mendatangkan kesan yang sangat besar ke atas perkembangan Islam.
kalau kita melihat bagaimana peninggalan ataupun kesan-kesan yang ditinggalkan oleh dua orang tokoh ini, sehingga menyebabkan mereka telah mendatangkan orang kata apa, kelebihan ataupun mendatangkan perkara-perkara yang akhirnya memberi sumbangan besar kepada Islam. Ringkasnya dalam tempoh berbaki seminit dua ni, Khalid Al-Walid sesudah Islam terlibat hampir ataupun tak kurang daripada 50 peperangan besar mewakili Islam dan dilantik sebagai panglima perang. Dan di antara pencapaian yang terbesar yang diraih oleh Khalid Al-Walid ini, dengan kepimpinan beliau sebagai pemimpin perang, beliau berjaya mengalahkan pasukan Rom dan Parsi yang pada ketika itu dipimpin dan dibarisi dengan bilangan tentera yang begitu ramai dalam tempoh hanya 3 tahun. Bahkan dalam peperangan Yarmouk, Islam telah berjaya mengalahkan tentera Rom ataupun Byzantine yang merupakan sebuah kerajaan terkuat pada ketika itu. Ini antara jasa besar Khalid Al-Walid. Kemudian kalau kita tengok tokoh yang kedua yang kita sebut tadi ni, Amr bin Al-As, tokoh yang tidak kurang penting, tidak kurang hebat, sehingga berjaya menakluk Baitul Maqdis dan Mesir daripada Rom. Ini antara jasa besar mereka. Bahkan Amr bin Al-As juga di antara penglibatan sumbangan besar beliau, beliau sentiasa terlibat dalam peperangan di Suriah. Dan diriwayatkan ketika wafatnya baginda Nabi SAW, beliau bertugas sebagai gubernur di negara Oman. Adapun peristiwa selepas itu, sesudah daripada itu, sesudah wafatnya Nabi SAW, berlakunya perang saudara, rasanya bukanlah satu perkara yang baik untuk kita menyatakan peperangan yang berlaku siapa di pihak yang benar ataupun siapa di pihak yang salah. Saya masih ingat guru saya berkata dulu ni, guru saya di SMK Al-Mashhar, dia kata dalam perang saudara ni kita tak boleh nak kata golongan di benar, golongan di betul, golongan di salah, golongan tak betul. Tetapi atas dasar peristiwa itulah Islam berjaya tersebar sehinggalah ke hari ini. Jadi tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingat sekadar itulah untuk malam ini. Boleh lagu noh, berapa minit saya pun tak nampak ni. Jadi kita bermula tadi ni dengan pengkisahan tokoh-tokoh yang sempat kita kisahkan berkaitan dengan sejarah mereka. Yang pertama Khalid Al-Walid, yang kedua Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kedua-duanya memberikan sumbangan yang besar. Jadi alhamdulillah dalam suasana kita berada dalam perintah kawalan ni, saya memohon kepada kita semua supaya dalam solat kita, dalam apa jua keadaan kita, jangan kita sekadar mengharapkan doa-doa daripada orang lain. Jangan hanya sekadar kita menulis banyakkan berdoa, kita buat sekadar hashtag duduk di rumah, sedangkan kita sewajarnya melakukan sesuatu yang lebih besar daripada itu, iaitulah menyerahkan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena pakak-pakak doa lah. Tak boleh sekadar kita mengharapkan orang lain tolong berdoa, dalam masa sama kita sendiri tidak berdoa agar Allah Taala menjauhkan bencana daripada negara kita dan juga apa yang sedang kita hadapi pada hari ini. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa malam esok insya-Allah pada episod yang ke-7, Az-Zuha Group Travel and Tours akan meneruskan siri-siri tazkirah santai dalam suasana kita bersama-sama menuruti perintah larangan ataupun perintah bukan berkurung pun, tapi dalam keadaan kita tak pergi mana-mana ni. Malam esok insya-Allah akan ada ulasan seterusnya, pengkisahan seterusnya daripada pembimbing umrah ataupun Puas Az-Zuha yang kita sebut sebagai pembimbing umrah Az-Zuha ataupun Puas yang akan bersama dengan tuan-puan sekalian. Jadi tadi saya tanya soalan berkaitan dengan Khalid Al-Walid, dan malam ni juga saya nak tanya sekali lagi lah sebelum mengakhiri ini, satu lagi soalan. Yang kedua Amr bin Al-As
radhiyallahu an. Beliau lahir pada tahun 583 Masehi dan beliau wafat pada tahun 664 Masehi, dan beliau sempat ataupun ketika mana peristiwa Fathul Makkah, jarak antara beliau memeluk Islam dan berlakunya peristiwa Fathul Makkah itu diriwayatkan hanyalah dalam tempoh 6 bulan. Jadi nak tanya awak, tak mau tanya apalah, nak suruh tuan-tuan dan puan-puan sekalian kita pakat berdoa lah. Pakat berdoa, mudah-mudahan ujian yang sedang kita hadapi pada hari ini Allah Ta'ala angkat segera dan kita dapat meneruskan kehidupan kita seperti mana biasa, insya-Allah. Jadi Ustaz Aiman baca doa sikit, Ustaz. Saya nak Aiman Muhammad Hussein pula, insya-Allah. Malam ni kita bersiaran di utara, semalam pun di utara, mungkin dia boleh bawa pikuk tengah. Lepas ni rakan-rakan yang lain juga akan bersama dengan tuan-tuan sekalian. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mendatangkan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat, memberikan keselamatan. Seterusnya kita dapat meneruskan saki-baki umur kita ini sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa dzakarna ma nasina wa 'allimna ma jahilna bi rahmatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ingat azhar menyantuni dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.